Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Video kali ni saya tak nak bercerita pasal elektrik, saya tak nak bercerita pasal solar, saya tak nak bercerita pasal bisnes. Saya nak bercerita tentang mata. Ya. Dekat sikit yang tu nampak awan tu cantik. Ya, bawah pokok-pokok hijau. Ya. Okey. Ramai yang tanya saya, apa bisnes saya sebenarnya? Apa bisnes saya? Bisnes saya adalah saya ada klinik mata. Saya ada pusat rawatan mata sendiri atau saya panggil klinik. Dan klinik mata saya tu, pasien saya di kalangan orang-orang biasanya. Pasien-pasien saya adalah di kalangan pesakit-pesakit yang dah pergi buat rawatan doktor pakar, profesor sini, profesor sana, hospital sini, hospital sana, tak boleh sembuh. Lepas tu doktor pakar tu, profesor tu pula kata tak ada ubat dah. Dah tak ada ubat dah. Makan je lah, letaklah ubat titik tu setiap hari, makan je lah ubat yang dia bagi setiap hari. Dah tak ada ubat dah sembuh dah. Boleh tahan aja. Paling last kali kena buat laser lah dia kata. Pada buat laser ke, buat lasik ke kan, cucuk ke, suntik, kikis katarak ke, tu yang dia kata boleh baik lah dia kata. Ataupun dia tak boleh baik, dia boleh just bertahan saja. Dan ramai pasien yang buat macam tu, buat laser, cucuk, masukkan saluran dia masukkan straw ke dalam tu, straw kat mata tu, dia buat kikis katarak, macam-macam lah, janji operation. Ramainya datang kat klinik saya tak boleh baik dah. Sebab dia punya saraf mata tu, saraf mata ni tuan-tuan, dia kalau kita nak tahu, dia dia halus tau, dia nano tau, dia nano, halus, terlampau halus. Dekat hospital tak ada lagi teknologi yang saya tahu, tak ada lagi teknologi yang boleh repair saraf tu. Tapi kat klinik saya boleh. Jadi video ni saya bukan nak ajak tuan-tuan datang klinik saya buat rawatan, tak, bukan. Sebab kan sekarang ni Malaysia PKP, jadi saya tak boleh buka klinik. Dan nak katakan setiap hari dapat call daripada pasien, masalah mata, mata dah pedih, mata sakit, dah tak nampak, macam-macam lah masalah mata kan. Saya akan, dalam video ni saya akan sharekan kepada anda masalah mata ni, ubat dia apa. Apa punca jadi masalah mata ni? Yang pertama, bila tuan-tuan ada masalah mata, jangan terus nak operation, jangan terus nak buat laser, jangan terus nak kikis katarak, jangan terus nak inject masuk straw kat mata. Itu saya bukan doktor. Saya bukan doktor, tapi insya-Allah saya pakar dalam bab ni. Sebab apa? Kenapa saya kata saya pakar? Tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube Nur Saraf 4i. Nur jarak saraf, jarak nombor 4i. Atau dekat Facebook Nur Saraf 4i. Tengok, tonton sendiri bukti dia. Berapa ramai orang, pasien, pesakit yang mata buta dapat nampak balik, yang rabun dapat celik balik, yang katarak dapat mata clear balik, lazy eye, mata jadi fresh balik, yang stroke mata, mata dah jatuh sebelah, biji mata tak boleh bergerak, jam, baik balik. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bukanlah semua, majority yang datang ke klinik saya sembuh, tapi ada juga yang tak sembuh, tengok rezeki lah Tapi majoritinya sembuh, insya-Allah around dalam 90% tu sembuh lah. Video ni saya bukan nak ajak tuan-tuan datang klinik saya, tak. Saya kesian dengan ramai pasien dekat Malaysia ni yang ada masalah mata tapi tak boleh dapat rawatan dekat klinik saya sebab PKP. Jadi saya akan share kepada anda teknik-teknik macam mana kita nak jaga mata supaya jangan supaya jangan buta, jangan rabun, jangan katarak, jangan glaukoma, jangan macam-macam. Dari pengalaman saya yang lepas, dulu saya buat semua pasien, sekarang tak ada dah. Siapa pasien yang dah operation, dah laser, dah katarak, dah buat kikis katarak, dah tukar kanta, dah cucuk straw, saya tak ambil dah. Sebab apa? Kesian datang jauh-jauh daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Perlis, daripada Kedah datang, daripada Johor datang ke klinik saya. Datang tak boleh baik. Sebab urat mata banyak dah putus. Retina banyak dah rosak disebabkan operation. Pengalaman, saya bukan cerita ikut teori, saya cerita ikut pengalaman. Pengalaman dekat klinik saya, kalau 20 orang datang buat 20 pasien yang dah pernah buat laser, pernah buat operation mata, katarak ke, cucuk straw ke, tukar kanta ke, datang ke klinik saya, 20 orang yang datang, biasanya dalam seorang dia berjaya laser tu. Bukanlah yang buat laser tu 100% tak berjaya, tak ada. Juga pengalaman saya ada berjaya.
Tapi kalau 20 orang datang, seorang je berjaya. 19 orang lagi makin parah, makin teruk mata dia orang tu. Okey, saya akan bagi cerita pertama tentang glaukoma. Duduk mana view cantik yang sini ke? Depan. Ini cantik. Okey, tentang glaukoma. Glaukoma ni adalah masalah bila kita pandang tu, kalau kita mata normal kan. Kalau saya mata normal, saya pandang depan, saya nampak tepi tau. Saya nampak tepi, nampak? Dan ada pokok. Saya nampak situ, terus atas bawah. Kita punya view mata tu white. White nampak semua. Itu kalau mata yang normal. Tapi kalau glaukoma ni dia nampak satu arah aja. Contohnya depan. Saya nampak pokok tu je. Saya nampak pokok tu je. Yang belah tepi saya tak nampak. Tu glaukoma. Nombor 2 je glaukoma macam mana? Kalau kita pandang, kita nampak bawah aja. Saya nampak tayar kereta tu je. Ya, tayar kereta. Tu. Saya nampak tayar kereta je. Langit saya tak nampak. Kanan tak nampak, kiri tak nampak. Tu glaukoma. Lagi satu glaukoma macam mana? Dia bulat, dia nampak bulat tengah aja. Saya dapat bulat tengah aja. Yang keliling ni tak nampak. Keliling mata ni tak nampak. Nampak tengah aja. Tu glaukoma. Glaukoma. Lepas tu silau. Okey, penyakit silau. Silau macam mana silau? Dia tak boleh pandang matahari. Matahari yang nampak matahari tu. Nampak? Pandang muka abang. Okey, orang normal macam saya, insya-Allah normal, saya sihat. Nampak, saya boleh pandang matahari. Saya boleh pandang semua. Tapi orang yang penyakit silau ni, dia dah hampir kepada glaukoma. Penyakit silau dia dah hampir kepada glaukoma. Dia tak boleh pandang ni. Bila dia keluar rumah, dia nampak je matahari ni, dia tak sakit mata dia. Nak pandang pokok tak boleh, nak pandang apa semua tak boleh pandang. Sakit mata dia. Apa lagi yang berkaitan dengan glaukoma? Silau, glaukoma, itu dua dululah. Okey. Punca glaukoma ni adalah tuan-tuan kurang tidur. Nampak tak yang dekat sikit ya? Depan ni, depan. Okey. Glaukoma terjadi disebabkan pertama pesakit tu kurang tidur. Dia tidur tak cukup. Biasanya penggemar minum kopi. Sepatutnya waktu tidur mata dah rehat, tapi dia minum kopi, mata tak ngantuk. Mata tu dah kerja lebih. Dah lah waktu siang kita bangun, mata kita dah pandang macam-macam, pandang handphone, pandang buat kerja. Waktu malam kena tidur. Kebanyakan pesakit glaukoma berpunca dari kurang tidur. Pertama, kurang tidur. Tidur satu hari 2 jam, 3 jam. Ataupun satu hari 1 jam, 2 jam. Memang tak cukup tidur. Dan ada pula yang tidur jenis tidur ayam, tak lena. Tak boleh kita ni badan kita perlu rehat. Ada masa kita kerja, ada masa kita tidur. Mata kena tidur, untuk orang dewasa kena tidur 4 hingga 6 jam lena. 4 hingga 6 jam lena. Kalau tuan-tuan tidur tak lena, tak ada guna. 4 hingga 6 jam kena lena. Masa 4 hingga 6 jam itulah mata akan repair balik. Okey. Pertama, tak cukup tidur. Keduanya, ni. Gadget. Handphone. Bangun aja tidur, kita bangun tidur, kena keluar rumah dulu, tengok pokok. Bayang pokok tu hijau tu. Hijau nampak? Hijau matahari langit. Okey. Kita keluar rumah, bangun tidur, kena tengok matahari, tengok pokok dalam setengah jam. Duduk dekat luar dalam setengah jam. Tengok pokok, tengok matahari, tengok burung, tengok langit, tengok jalan. Tengok macam-macam. Baru kita tengok handphone atau tengok TV atau tengok komputer. Ramai kes punca penyakit glaukoma dan silau mata adalah bila keluar je, bila bangun tidur je, terus capai benda ni. Tak bagus boleh pakai, tapi pertama bila kita bangun tidur, first mata ni mesti pandang matahari dulu. Pandang matahari, pandang langit, bukan pandang direct matahari, pandang langit, pandang pokok semua. Setengah jam. Baru kita buat kerja guna laptop, guna komputer, guna gadget, baru tengok TV. Nombor 2, itu silau. Saya boleh cakap sebab saya 5 kali gabun. Kalau siapa yang kenal saya
Siapa yang biasa follow saya, saya dah menulis 5 buku terbaik antara di Asia Tenggara, buku elektrik. Buku saya tebal-tebal pages dia. Jadi setiap kali saya habis menulis buku tulisan yang terbaru, biasa je mata saya akan gabun. Memang gabun. Sebab saya akan nampak benda tu double vision. Saya akan nampak tulisan tu double. Double vision. Kalau A tu A ada 2. Kalau nampak huruf ayat tu Honda tu ada double. Macam tu, double vision. Lepas tu kalau saya pandang benda tu kan, lama-lama dia jadi kabur. Jadi kabur aja. Lepas tu saya pun ada masalah silau. Sekarang tak ada, okey. Nampak? Saya kalau keluar rumah tu saya pandang silau, tak boleh pandang. Saya pandang pokok-pokok ni sakit mata. Saya pandang langit semua ni sakit mata, silau. Jadi saya dah menghadapi masalah tu semua. Power mata saya tinggi dulu. Doktor pakar mata dah mengatakan minta saya pakai cermin mata. Saya tak pakai, saya berdegil. Sebab insya-Allah ada penawar untuk mata ni secara semula jadi. Alhamdulillah normal, mata saya normal. Doktor pakar mata terperanjat tau. Dulu ni 100 lebih. Lepas saya amalkan cara normal, cara perubatan semula jadi, mata saya jadi 50. Kemudian saya pergi cek sekali lagi, 25 power dia, normal. Sekarang alhamdulillah boleh pandang semua. Dulu tak boleh, satu masa dulu tak boleh ni. Glaukoma, apa cerita dia apa yang? Glaukoma, silau dengan double vision. 3 lah. Glaukoma, silau, double vision. Ini penyakit 3 ni serangkai. Dia akan jadi satu-satu, baru last jadi glaukoma. Kalau glaukoma ni kalau tak rawat cepat dia boleh jadi buta. Dan glaukoma kalau buta dah susah nak baik. Okey, pertama kena pandang ni. Pandang alam sekitar dulu. Pagi-pagi dalam setengah jam baru tengok gadget. Ni. Abang call balik, abang tengok video. Okay. Pertama bila bangun tidur, tidur kena awal. Tidur kena awal, kena cukup 4 ke 6 jam mesti lena. Kedua, kalau bangun tidur jangan terus tengok gadget, jangan tengok komputer, jangan terus tengok TV. Mesti keluar rumah tengok matahari dulu. Matahari tengok pokok-pokok tu semua. Kalau mata sakit cuba tahan tengok juga. Okey. Lepas tu ketiga, jangan tengok handphone dalam waktu gelap. Dalam keadaan gelap. Kebanyakan kes glaukoma ni suka tengok handphone dalam keadaan gelap. Bilik tu gelap, tengok handphone main game. Ataupun bilik tu gelap tengok TV sampai 4-5 jam. Kita tengok TV 2 jam hingga 2 jam setengah aja kalau straight. Mata kita tu nak tengok movie, nak tengok TV atau tengok komputer, nak buat kerja kat komputer ke, tengok TV ke, tengok movie, tengok handphone main game, kita boleh tengok paling maksima 2 jam setengah saja. Dalam keadaan fokus mata kita dekat skrin tu, dekat monitor tu, mesti 2 jam, paling maksima 2 jam setengah. Jangan lebih 2 jam setengah. Lepas tu jangan tengok lagi. Kalau tengok berjam-jam dalam keadaan gelap, bilik gelap, tengok berjam-jam, memang mata boleh jadi glaukoma, boleh jadi double vision, boleh jadi silau, dan last kali boleh jadi buta. Okey. Lepas tu nombor 3 tadi tengok dalam keadaan gelap. Dia banyak punca. Saya akan ceritakan punca-punca yang penting saja. Saya pun tak ada skrip, tak tulis dulu. Saya main cakap je ni sebab ramai sangat call saya. Kemudian kena makan suplemen lah, suplemen mata. Apa itu suplemen mata? Okey, sebelum saya cerita pasal suplemen, ada banyak kes. Salah satu kes anak muda. Muda lagi, mata dia dah glaukoma dan dah hampir buta. Apa yang dia buat? Siang dia kerja security, malam kerja security juga dekat company lain. Jadi dia kerja 2 company. Siang company lain security, malam company lain security. Sudahnya buta. Glaukoma, nampak sikit-sikit aja mata dia. Banyak adanya kawasan mata dia, retina dah kena block, dah jadi retina. Retina dia dah rosak. Okey. Lepas tu jangan pakai spek mata murah masa tengah panas. Itu juga punca glaukoma. Contohnya tuan-tuan buat kerja tengah panas macam ni atau buat driving. Kalau tuan-tuan nak pakai spek mata hitam, make sure mahal punya, yang baik punya. Yang harga dia 400, 500 dekat pasaran, yang original. Jangan pakai spek mata hitam yang
yang harga RM20, RM30 tu. Itu spek mata untuk cantik, untuk lawa, untuk style aja. Itu bukan untuk jaga mata. Spek mata hitam untuk jaga mata yang harga RM4,500. Ya, Ray-Ban ke yang original punya. Ramai yang patient datang dekat klinik saya yang mata dia buta dan saya tak boleh rawat. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah tak izinkan saya tak izin kesembuhan dekat dia. Bila saya sihat-sihat, rupanya kalau buat kerja tengah panas pakai spek mata hitam. Kalau driving, buat kereta, buat motor pakai spek mata hitam setiap hari. Dan spek mata hitam tu spek mata hitam yang murah, yang harga dia RM30, RM50, RM10. Tak boleh. Kalau tuan-tuan buat macam tu, besok kalau dah mata tu dah buta, susah dah baik ataupun langsung tak boleh baik. Lepas suplemen. Suplemen untuk mata ada 3. Yang depannya. Depan yang last nak habis dah. Suplemen untuk mata ada 3. Pertama, manggis, buah manggis. Buah manggis baik untuk mata, tapi buah manggis susah dapat. Dan keduanya buah kurma. Buah kurma pun baik untuk mata. Cari buah kurma ajwa yang kulit hitam. Buah kurma yang kulit hitam tu makan hari-hari pagi-pagi masa perut kosong. Masa perut kosong tu makanlah 3 biji ke 5 biji ke, hari-hari makan. Masa perut kosong. Manggis pun masa perut kosong. Dan ketiga, carrot. Carrot tu jangan blender. Tuan-tuan jangan blender hancur-hancur minum air dia, bukan. Saraf mata dekat sini. Ni dekat sini. Dekat sini saraf mata. Jadi carrot tu tuan-tuan kena kunyah. Kunyah hancur-hancur. Bila tuan-tuan kunyah, dia exercise. Bang, carrot keras kan? Bila kita kunyah, dia exercise dekat sini. Jadi saraf mata kita ni akan yang mana tu sumbat-sumbat tu, mana-mana yang blocking, insya-Allah dia akan lancar balik. Jadi manggis, kurma, carrot. Kalau tak dapat 3 buah ni, boleh makan buah-buah lain yang kulit dia hitam. Buah-buah yang kulit hitam adalah untuk mata. Contoh anggur hitam ke. Tapi yang main, yang 3 main, manggis, kurma, carrot. Makan masa perut kosong, masa tengah lapar. Okey, tu mata punya suplemen. Okey, petunjuk macam mana mata tu dah mula dah rosak. Ni last. Isteri saya pun dah penat berdiri dah. Panas ni, panas. Okey, yang last kali tengok dekat biji mata, dekat mata putih. Ni mata putih yang dekat je. Mata putih. Mata putih ni. Okey dah. Mata putih ni, kalau mata putih tu putih bersih cantik, insya-Allah mata dia okey. Tapi kalau mata putih tu dah biru kebiruan, itu maksud dia mata dah mula nak rosak disebabkan oleh gadget, TV, komputer, handphone. Kalau biji mata putih tu dah kuning kusam, itu maksudnya tak cukup tidur, paksa mata buat kerja lebih, biasa tak cukup tidur, paksa mata buat kerja lebih, mata tu letih, penat. Okey tuan-tuan, dah lama video ni, isteri saya pun penat berdiri dah ambilkan video sebab saya tak suka guna stand. Saya kongsikan 3 dulu masalah mata: glaukoma, silau, double vision. Glaukoma, silau, double vision. InsyaAllah pada video berikutnya saya akan sharekan lagi penyakit-penyakit mata, mungkin pasal katarak, pasal lazy eye, stroke mata, banyak lagi lah yang masalah mata ni. Saya akan sharekan insyaAllah di next video untuk ilmu tuan-tuan dan supaya tuan-tuan boleh menjaga mata dengan baik. Mata ni anugerah Allah yang bernilai. Kalau mata tak nampak, leceh macam apa kita nak pergi, nak bergerak pun payah. Terima kasih. Saya Muhammad Azizul Aziman. Saya adalah CEO Nur Saraf 4i Malaysia. Adalah sebuah pusat rawatan alternatif profesional atau klinik mata saya bertempat di Port Dickson. Saya buat video ni sebab ramai patient call saya hari-hari mengadu masalah mata, nak buat pendaftaran datang klinik tapi saya tak buka, dan yang paling ramai adalah glaukoma. Jadi saya cerita bab glaukoma dulu. Terima kasih kerana menonton. Selamat menjaga mata kita semua. Selamat menjaga mata masing-masing. Makan tu manggis, kurma, apa tadi yang? Carrot. Kunyah carrot tu, jangan blender. Selamat mencuba, terbaik.